Alhamdulillah, kita dapat berkumpul hari ini. Pertama kali ni Mawadah cuba buat usaha begini untuk kita mengisikan waktu lapang kita dalam masa kuliah Zuhur. Dan insyaAllah majlis ilmu ni memanglah salah satu majlis yang diberkati Allah, dan kita harap perpisahan kita ni membawa banyak rahmat. Apa yang macam tak suka? Sini dulu. Belum recording. Dah ikut. Izinkan saya memperkenalkan Puan Mawadah ni lah. Akan flyer sikit. Tapi alamat ni adalah alamat kami yang dulu. Sekarang ni kami menyewa di sini lah. Salah satu penyewa PTNS East Point. Dia virtual office di sini. Jadi kami taklah sentiasa berada di sini, tapi maklumat pertubuhan ni semua berada dengan East Point. Dan macam ni, kalau ada ceramah ni, dia dah online membawakan pada setiap penyewa. Saya tahu daripada setengah daripada Nur Reza dan sebagainya, dapat tahu daripada Bayu punya online punya maklumat. Jadi Alhamdulillah kita dapat mengisi masa lapang ni daripada bershopping di luar. Kadang-kadang kita tak tahu nak buat hari Jumaat ni. Salah satu pilihannya shopping ataupun duduk di office saja kan, baca-baca. Jadi insya-Allah kalau kita ada sambutan dan kita dengan semangat semua, insya-Allah kita boleh teruskan lagi lah. Sama ada kita nak buat kuliah Zuhur sebulan sekali. Tadi nak on? Dah. Tak ada. Assalamualaikum. Tajuk kuliah kita hari ini, adalah Ramadan dari Rasulullah. Kita pilih tajuk ni memandangkan Ramadan tak lama lagi akan tiba. Kita harap kita dapat memperbaiki apa-apa kelemahan yang kita tak tahu, supaya kita dapat menjalani ibadah puasa sebaik-baiknya. Dan ada hadis Rasulullah mengatakan Allah suka kepada orang-orang yang mengerjakan ibadahnya dengan sebaik-baiknya, menyempurnakan apa-apa amalan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap tahun kita cuba improve kita punya amalan ibadah puasa, supaya kita di akhirnya dapat jadi orang-orang yang bertakwa. Itu matlamat kita. Dan untuk berkongsi ilmu kita pada tengah hari ini, kita sungguh berbangga mendapat Ustazah Masnah Daud yang secara jadi pengurusi pertubuhan Mawadah dan dapat meluangkan masa. Ustazah baru lepas satu ceramah, disambung pula ceramah yang satu lagi lah. Jadi susah kita nak dapat Ustazah Masnah, tapi hari ini kita sungguh bertuah mendapat beliau bersama kita. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Pengurusi Majlis, Puan Khadijah, perangkap Setiausaha Pertubuhan Mawadah Malaysia, puan-puan, adik-adik, salam hadirat sekalian. Kita tak ada hadirin hadirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan rahmatnya menghimpunkan kita pada hari yang mulia ini
hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang memang banyak kelebihan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut bahawa pada hari Jumaat ni ada satu saat di mana doa dimakbulkan. Doa dimakbulkan, dan ada yang walaupun saat itu dirahsiakan sebagaimana dirahsiakan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, namun banyak pendapat-pendapat lah, macam Lailatul Qadar tu ada yang kata malam 27, 21 dan sebagainya. Begitu juga pada hari Ahad ni, pada hari Jumaat ni, waktu yang sangat diharapkan untuk mustajab doa adalah waktu antara dua khutbah, kan? Jadi maknanya kalau kita berada di sini, orang di masjid sedang berkhutbah, kalau waktu kita berdoa, diharapkan doa kita itu dimakbulkan, insya-Allah. Tapi itu harapan ya. Sebab itu kalaupun tak berbetulan pada hari itu, kita gunakan pada hari ini untuk kita membanyakkan doa. Dan sebagai hamba, memang kita ni banyak sangat hajat nak doa. Sebab kita tahu tidak ada yang memakbulkan doa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun yang boleh memakbulkan doa kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang enggan berdoa itu dianggap sebagai orang yang sombong. Orang yang sombong. Sebab dia lemah, dia hamba, dia lemah, dia terupaya. Dia tahu ada yang sudi memakbulkan doa, tapi dia tak nak berdoa. Jadi apa perangai hamba macam itu, kan? Jadi maknanya sebagai hamba, kita sepatutnya membanyakkan doa. Dan ketika ini kita diambang menanti-nanti ketibaan Ramadan. Ramadan memanglah sangat dinanti-nantikan oleh semua makhluk kerana kelebihannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk Syaban, baginda berdoa, Allahumma barik lana fi Syaban. Ya Allah, berkatilah kepada kami bulan Syaban ni, wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Jadi itu saja yang Nabi minta, supaya dia disampaikan. Maknanya kalau kita nak minta panjang umur tu, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya minta supaya sampai kepada Ramadan. Bila dia sampai Ramadan tu, tak kisah nak ada doa, tak ada doa Allahumma ballighna Syawal, kan? Tak ada dah. Tak raya pun tak apa. Yang penting Ramadan. Kita ni sedih kalau tak dapat raya, kan? Tak dapat puasa tak sedih sangat. Tapi kalau dapat raya tu tentu dah dapat puasa, tentulah puasa dapat, kan? Tapi nak ceritanya Rasulullah tak ada doa supaya usianya disampaikan ke mana-mana bulan kecuali kepada bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan. Dan kalau kita dah masuk Ramadan tu, kita doa pula supaya Allah sampaikan kita kepada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, supaya Allah jumpakan kita Lailatul Qadar. Jumpa Lailatul Qadar tu bukanlah maksudnya jumpa benda-benda tertentu. Malam tetaplah datang, kan? Malam bukanlah kata ada kita kena nampak apa-apa sesuatu malam tu. Tapi maksudnya biar Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita pada malam terakhir 10 Ramadan tu kita sihat dan dapat memenuhi malam-malamnya dengan ibadah yang terbaik, insya-Allah. Supaya salah satu malamnya bila berbetulan dengan Lailatul Qadar tu, maka kita akan dapat ganjaran seolah-olah beramal 1000 tahun. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, 1000 bulan, sorry, bukan 1000 tahun ya. Khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan maknanya
lebih kurang 83 tahun. Kita kalau usia kita 83 tahun pun kita tak penuh beramal. Betul tak? Kan? Paling tidak kita dah buang 12 tahun belum balik tu tak kira. Buat amal macam mana pun belum lagi dikira kan. Tapi kadang bahaya juga cakap depan anak-anak. Dia kata, alah dia belum balik, tak berdosa, tak semayang. Kan? Budak-budak sekarang canggih-canggih kan, pandai-pandai. Dia kata, buat apa nak suruh dia semayang, dia tak balik lagi. Jadi Ramadan tak lama lagi akan datang, dan kita tahu Ramadan ini Allah pilih satu bulan yang penuh dengan kelebihan dan keistimewaan. Kita tahu semua bulan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mula daripada Ramadan sampailah ke Zulhijjah, ataupun kita nak sebut daripada Januari sampai ke Disember. Semuanya bulan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah boleh pilih mana-mana bulan untuk dia jadikan satu yang istimewa. Macam orang berniaga lah kan. Kedai tu milik dia. Dia boleh pilih hari mana nak buat sale. Kan? Ataupun dia boleh pilih minggu ni nak sale bahagian A. Bahagian kain ela je sale. Bahagian lain tak sale kan. Ataupun dia nak sale bahagian kain lansir je ke. Itu kedai dia, barang dagangan milik dia. Dia boleh pilih bila-bila dia nak buat tawaran kan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak kata kenapa bulan Ramadan je kan. Sedangkan bulan lain pun bulan Allah cipta juga. Ya, bulan Allah cipta, tapi Allah telah pilih bulan Ramadan untuk diberikan keistimewaan yang tertentu yang tidak ada pada bulan lain. Kenapa Allah beri keistimewaan tu? Sebab Allah kenal manusia, hamba dia, makhluk ciptaan dia. Manusia ni selalunya dia kalau satu keadaan je dia bosan. Dan nikmat tu kalau sentiasa melimpah ruah dia tak hargai. Katakan setiap tahun kan kelebihannya sama je dengan Ramadan. Jadi manusia tak rasa dalam kelebihan tu. Kan? Sesuatu ni akan dihargai, dia rasa istimewanya kalau dia jarang-jarang berlaku. Kalau ada hari-hari, dia tak rasa dah. Begitu juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita bila tengok benda yang kita tak pernah tengok, kita rasa kagum kan. Tengok air terjun, wah cantiknya air terjun ni, hebatnya kan. Tengok bunga, oh cantiknya bunga ni kan. Kita rasa kagum apabila kita jarang tengok sesuatu. Tapi benda yang berlaku hari-hari, walaupun dia sebenarnya mengagumkan, tapi kita tak rasa kagum. Contohnya apa? Contohnya orang bersalin. Kita dengar orang bersalin, oh dapat anak kan. Orang tu dah bersalin kan, orang ni bersalin. Kita kadang-kadang tak kagum pun macam mana kejadian anak tu. Walhal dia sangat-sangat mengagumkan macam mana anak tu tercipta dari hanya setitis air yang sangat kecil, sangat halus. Setitis mani tu kalau tumpah atas lantai ni, tak ada 2-3 minit dah kering dah. Tak nampak tengok dah betapa kecilnya. Itu asal kejadian manusia. Sehingga dia sempurna lahir seorang bayi dan sempurna macam kita sekarang. Tapi bila dengar orang salin, kita heran tak? Kita tak heran. Kita tak rasa sesuatu yang menakjubkan. Sebab berita tu hari-hari dengar kan. Pergi ke hospital tengok baby-baby dalam apa? Dalam bekas dia tu, comelnya baby ni kan. Itu je. Kita tak timbul dah kekaguman itu. Sebab apa? Sebab dia sesuatu yang selalu terjadi, selalu berlaku. Jadi
Walhas kalau difikirkan, semua ciptaan Allah adalah sangat-sangat mengagumkan dan memang memberikan pengajaran kepada kita betapa maha besarnya, maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Islam, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat memerintahkan kita supaya memerhati ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kejadian bayi, contoh. Badan kita pun, tubuh badan kita ni pun kalau kita fikirkan memang semuanya mengagumkan. Macam mana kita ni semuanya berasal daripada setitis air tu, air mani yang kecil tu, tetapi sekarang kita tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala telah bahagi-bahagikan kita kepada anggota, kepada organ, kepada macam-macam apa ni, bahagian badan kita dengan fungsi yang berbeza-beza. Padahal dia semuanya berasal daripada setitis air yang itu. Ya, cuba kita tengok anggota kita kalau nak rasa makanan, pergilah letak kat lidah tu, barulah tahu masin ke masam ke manis ke tawar. Celup je ibu jari ni, celup dah lama berjam-jam pun tak tahu lagi tawar ke tidak. Padahal ni pun anggota kita. Macam mana Allah dah bahagikan fungsi tu dengan begitu sempurna. Jadi maksudnya semua ciptaan Allah mengagumkan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia kenali jiwa manusia, maka kadang-kadang Allah buat sesuatu yang istimewa sekali-sekala, yang lebih istimewa daripada yang biasa, supaya kita rasa dan supaya kita hargai. Jadi begitulah nisbah bulan Ramadan ni, Allah jadikan banyak kelebihan pada bulan tu supaya kita menghargainya. Padahal dalam bulan lain pun sebenarnya banyak juga kelebihan. Jadi sekarang kita fokus kepada Ramadan dan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih Ramadan ini sebagai satu bulan untuk Allah fardukan kita puasa. Allah fardukan kita puasa, dan puasa sebulan Ramadan ini diletakkan, dikirakan sebagai satu daripada rukun Islam yang 5. Maknanya kewajipan puasa Ramadan itu kedudukannya sama dengan kewajipan solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Dia rukun Islam ni, kalau kita ingkar salah satu daripada 5 ni, maka kita na'udzubillah sudah dikira murtad. Na'udzubillah. Ya, 5 ni. Maknanya kalau orang tu dia tak mengucap, tak kira Islam lah kan. Dia dah mengucap je masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia dikira Muslim. Dan Islam, dia pun dengar orang kata orang Islam kena semayang 5 waktu sehari semalam. Dia kata, 5 waktu sehari semalam? Teruklah kan, tak boleh buat kerja lah, asyik semayang 5 kali. Tak logik lah, aku tak percaya lah. Dia kata, takkanlah Tuhan ni nak seksa kita sampai suruh semayang 5 kali. Umpamanya lah kan. Bila dia cakap macam tu, maknanya dia menolak kefarduan solat tu, maka dia murtad. Na'udzubillah. Bukan main-main. Tapi kalau dia kata 5 kali, tahu wajib, tapi malas lah kan. Misalnya dia tak semayang bukan kerana dia tak percaya semayang tu wajib. Dia tahu ini fardu, rukun Islam, orang Islam wajib semayang, tapi dia tak semayang. Tak semayang sebab apa? Sebab dia malas, dia tak ada masa, dia sibuk, dia macam-macam lah alasan-alasan. Tapi dia tidak menafikan sembahyang itu wajib, maka dia tidak murtad. Maknanya dia tak keluar agama lah, dia masih dikira sebagai orang Islam. Jadi begitulah rukun yang lain, termasuklah Ramadan, puasa Ramadan. Kalau dia kata, kena puasa, takkanlah Tuhan tu kan maha pengasih, maha penyayang, takkan nak suruh hamba dia berlapar pula. Tak logik lah kan, aku tak percayalah wajib puasa, misalnya lah kan. Kalau dia tak percaya, samalah dengan dia ingkar wajib solat. Tapi kalau dia percaya, aku tahu puasa wajib, tapi aku tak boleh lah rasanya, tak mampu kan, kerja aku buka ni kan, misalnya lah. Dia cari alasan, dia tak nak buat, tapi dia mengakui puasa tu wajib, maka itu masih belum dikira
Tapi kalau dia tolak, sebab apa? Sebab 5 ni dia kata rukun Islam, bunyal Islam ala khams. Islam dibina di atas 5 perkara. Jadi mengingkari salah satu daripadanya dosa sangat besar dan boleh tergolong ke dalam murtad. Ya. Jadi kita tiap tahun puasa, alhamdulillah, dan moga-moga Allah sampaikan lagi kita untuk tahun ni. Allahumma balighna Ramadan. Kita tambah lagi Allahumma balighna Ramadan wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan dan bantulah kami. Wa a'inna maknanya bantu kami, tolong kami ala siyamihi untuk puasa. Sampai Ramadan tu satu. Kalau Allah tak tolong, tak boleh puasa kan. Sakit ke apa ke, tak boleh puasa. Wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi. Dan qiyam. Kita minta tolong Allah mudahkan kita. Dah puasa siang tu, malam tu biarlah mudah pula untuk kita qiyam, untuk solat tarawih. Kan? Sampai tu satu, puasa dah boleh, malam tak boleh tarawih pula, ngantuk je kan. Letih, pening je. Itu pun dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Jadi dari sekarang kita doakan Allahumma balighna Ramadan wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi. Dan bantulah kami untuk puasa dan untuk qiyam. Dua-dua sekali. Sebab apa kita minta dua-dua tu? Yang wajib hanya puasa je. Yang qiyam tu tak wajib, sunat. Tetapi ganjaran untuk keduanya sama. Ganjaran untuk kedua-duanya sama. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Man shoma Ramadana. Man shoma Ramadana. Siapa yang puasa dalam bulan Ramadan. Shoma maknanya puasa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman. Maknanya iman maknanya dia beriman bahawa ini satu yang Allah fardukan. Dia beriman bahawa puasa ini wajib. Dia beriman bahawa sebagai orang Islam dia wajib puasa. Itu maknanya dia beriman, dia yakin. Ini bukan main-main ni, bukan orang-orang, bukan ikut-ikut orang je kan, tapi dia puasa dengan keyakinan dia, dengan kepercayaan dia bahawa puasa ini sesuatu yang difardukan Allah, yang diwajibkan ke atas dirinya. Itu maknanya imanan. Wahtisaban. Wahtisaban apa maknanya? Wahtisaban maknanya dia mengharap. Ihtisab tu maknanya dia puasa dalam keadaan dia berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima puasanya dan memberikan ganjaran pahala kepadanya dan membebaskan dia daripada siksa api neraka. Maknanya bila puasa tu dia mesti ada dua ni. Satu iman, percaya, yakin amalan yang dituntut ke atas dirinya dan dia buat kerana patuh kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kena ihtisab. Ihtisab maknanya puasa dalam keadaan berharap semoga puasa dia ni Allah terima, semoga dengan puasa ni dia dapat pahala, semoga dia dengan puasa ni dia selamat daripada api neraka. Mesti ada tu. Jadi bila dia buat puasa dengan dua perkara ni, Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosanya yang dahulu. Besar ganjaran tu kan. Sebab kalau kita tak lakukan ini, kita cuma esok masuk esok satu Ramadan ya, esok puasa ya, puasa kan. Kita pun puasa lah, bangun sahur, tak makan, tak minum, tunggulah maghrib buka puasa. Tapi dalam hati kita tidak ada perasaan ini. Sebab iman dan ihtisabnya dalam hati kan, dalam hati. Kita orang kata tak peduli pun kan, tak fikir pun. Buka puasa, dah satu hari habis kan. Tak ada fikir Allah terima ke puasa aku hari ni kan. Tak terfikir yang tu. Kita fikir dah habis satu hari, pejam celik dah seminggu kan. Hitung tu je. Lepas tu kuih raya tak siap lagi, baju tak tahu apa lagi, dah merancang macam-macam.
tapi tak terfikir, tak ada ihtisab tu. Kadang tak ada iman tu, ikut-ikut je kan. Masuk Ramadan semua puasa-puasa kan. Kita tak dapat ganjaran, na'udzubillah. Jadi sebab itu perkara pertama nak masuk Ramadan, kita kena tahu ini. Sebab kita nak. Kecuali orang tak nak keampunan, tak tahulah. Kalau tak nak keampunan, buat apa nak puasa, buat penat je kan. Jadi Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharap. Ihtisab maknanya mengharap. Mengharap pahala, mengharap keampunan, mengharap syurga, mengharap bebas daripada api neraka. Sebab kita nak harap-harap tu, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa. Bila Allah ampunkan dosa, insya-Allah ada peluang masuk syurga. Sebab syurga tak layak untuk orang yang berdosa. Itu ganjaran puasa. Dan ganjaran qiyam pula. Tu kita minta doa dua tu, wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi. Bantulah kami untuk puasa dan qiyam. Wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi. Jadi apa pula ganjaran qiyam? Sama dengan puasa tadi. Padahal qiyam tu sunat. Kan? Tapi ganjarannya sama. Nabi kata man qama Ramadan. Beza huruf sad dengan qaf. Soma puasa, qama qiyam. Man qama Ramadan. Siapa yang qiyam bulan Ramadan, pun dengan dua perkara tadi, imanan wa ihtisaban. Apa dia iman? Maknanya dia beriman qiyam ini dituntut, disunatkan ke atasnya. Bukan wajib. Tapi walaupun dia disunatkan, digalakkan, tapi dia tetap mengharap, ihtisaban, mengharap dengan dia buat amal sunat ni, Allah bagi dia pahala, Allah ampunkan dosanya, Allah masukkan dia dalam syurga, Allah selamatkan dia daripada api neraka. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosanya yang lalu. Jadi kita pun tak tahu yang mana Allah terima, yang siam ke yang qiyam, ya? Yang puasa ke yang qiyam tu. Tapi dua-dua kita harap, insya-Allah Allah ampunkan dosa. Jadi puasa kita semua tahu, berhenti makan daripada subuh sampai maghrib. Qiyam tu macam mana? Adakah sepanjang malam nak qiyam? Ya? Jadi qiyam ni maknanya kita sembahyang waktu malam, sembahyang sunat selain daripada yang fardu. Kan? Jadi habis isya, maka kita malam itu kita gunakan untuk sembahyang sunat. Berapa banyak nak sembahyang, berapa jam nak qiyam, dan sebagainya. Jadi berapa banyak, berapa lama, berapa jam ini Islam tidak hadkan. Islam tidak hadkan. Kita boleh lakukan dengan kita pergi tarawih bersama jemaah di surau ke masjid. Itu pun sudah dikira qiyam. Ada masjid buat 8 rakaat. Ada masjid buat 20. Kan 8 campur 3 11 kan. Ada surau buat 11. Ada yang buat 23. Lepas tu ada sambung lagi kan. Jadi dia untuk menepati makna qiyam ni, dia tidak syarat rakaat-rakaat jumlah tertentu, jam-jam tertentu. Yang penting kita gunakan malam Ramadan tu untuk qiyam. Kalau boleh mampu semualah, tak mampu kot kan. Banyak mana yang kita mampu buat. Tapi kalau kita pergi jamaah kat masjid atau surau tu, seelok-eloknya buat sampai habis bersama imam. Ikutlah imam nak buat berapa. Kalau imam buat 23, habis bersama imam. Sebab ada satu hadis kata, sesiapa yang sembahyang bersama imam sehingga habis, hatta yang sorif, sehingga imam bagi salam habis dah, ditulis untuknya seolah-olah dia sembahyang sepanjang malam.
Sebab ada juga orang pergi, imam buat 23, dia 8 je habis. Kan, pakat balik. Jadi dia tak dapat ganjaran tu lah. Dapatlah qiyam tu, kan, dapatlah. Tapi kalau dia tunggu habis bersama imam, pahalanya lebih besar, seolah-olah dia semayang sepanjang malam. Walhal sampai pukul berapa je kan, 10.30 balik dah tidur. Tapi masa tidur tu seolah-olah kita duk bangun lagi Allah bagi.